Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah, program Cakna Keuangan Islam anda. Tahukah anda, numismatik merupakan kajian atau aktiviti pengumpulan mata wang seperti duit shilling, token dan wang kertas. Selain dijadikan koleksi atas unsur sejarah yang wujud padanya, ia boleh dijadikan salah satu sumber pendapatan kerana nilainya yang boleh mencecah ribuan ringgit. Aktiviti ini kemudiannya membawa kepada pengumpulan duit baru yang masih ada nilai dan sah diperlakukan sebagai mata wang. Mempunyai nombor siri yang menarik. Antara alasan wang kertas ini dijual melebihi nilai yang ada padanya. Namun, duit atau kertas yang mempunyai nilai dan sah diperlakukan sebagai mata wang merupakan barangan ribawi yang perlu mengikut syarat-syarat tertentu dalam berurus niaga. Adakah Islam membenarkan aktiviti seperti ini? Dan bagi merungkai segala persoalan, kita jemput ke Tijarah Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Noor selaku Profesor Madya di Institut Perbankan dan Keuangan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Doktor, jual beli duit lama sama ada shilling mahupun wang kertas bukan suatu yang baru pada hari ini. Seringkali kita lihat kan di media sosial wujud individu yang sanggup membayar dengan jumlah yang banyak hanya untuk mendapatkan duit lama tersebut. Tapi terdedah dengan penipuan antara risiko yang perlu dihadapi. Namun, apa pula kata syariah? Prof, apa pandangan terhadap perkara ini dan adakah Islam membenarkan urus niaga yang melibatkan jual beli duit lama? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hana dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, soalan yang dikemukakan adalah berkenaan dengan jual beli mata wang lama. Jadi mata wang lama ini sebenarnya mata wang yang bukan lagi legal tender ataupun yang bukan lagi sah diperlakukan dengan nilai. Maknanya kalau kita guna duit, katakan duit Jepun, zaman Jepun yang gambar apa ni buah pisang, pokok pisang tu, kalau kita pergi kat kedai tak laku. Kan Hana? Kalau kita guna duit British, zaman British dahulu juga, kita nak jual beli kat kedai, orang tak akan terima duit tersebut. Tetapi duit lama ataupun yang ada nilai vintage ini ataupun nilai sejarah ini, bagi sekumpulan manusia yang berminat dengan barang-barang klasik, barang-barang lama, ini mereka, bagi mereka ada nilai. Sama dengan apa ni, pengumpul stamp. Jadi mereka sanggup membeli stamp-stamp lama walaupun dengan harga yang mahal, tetapi ada trend, maknanya ada minat manusia ini tidak sama. Jadi samalah juga dalam kes persoalan kita membeli duit lama ini, shilling ataupun duit kertas lama ini, adakah sama dengan kita membeli mata wang yang masih lagi sah diperlakukan dengan nilai? Secara umumnya ialah bagi saya, kerana mata wang lama ini tidak lagi dianggap sebagai mata wang yang ada illah al-thamaniyah. Jadi yang dibincangkan oleh fuqaha dahulu, yang mana yang kita perlu patuh ataupun kita perlu ikut peraturan as-saraf ataupun jual beli as-saraf yang pada zaman dahulunya emas, sama ada emas, pertukaran emas dengan emas, emas dengan perak. Jadi kita kena mematuhi syarat-syaratnya, iaitu kalau emas dengan emas mestilah pada nilai yang sama dan secara tunai. Tetapi dalam konteks mata wang lama ini, kerana dia bukan lagi dianggap sebagai mata wang yang sah, ia lebih kepada barang-barang koleksi seperti stamp, bagi saya dia dan dia tidak ada intrinsic value seperti emas. Emas walaupun beratus beribu tahun masih lagi ada intrinsic value dan illah thamaniyah ataupun illah sebagai alat tukar, sebagai mata wang masih lagi ada di sana dan dia masih lagi dianggap ribawi. Adapun duit lama ni yang bukan lagi sah diperlakukan sebagai mata wang, bagi saya dia bukan lagi menjadi barang ribawi.
Jadi dengan itu boleh dibeli walaupun bukan pada nilai yang sama sebagaimana yang tertera pada face value ataupun pada muka duit kertas tersebut ataupun duit shilling tersebut. Jadi boleh dibeli dengan harga willing buyer, willing seller. Bagi orang yang berminat, mereka sanggup membayar walaupun dengan harga yang lebih, dan ia terpulang kepada kepada penjual pembeli. Ia menjadi seperti komoditi ataupun barang dagangan yang lain, yang mana ia bukan lagi dianggap sebagai mata wang walaupun dia bernilai, tetapi nilainya itu tidak sama dan tidak tidak, maksud saya, tidak sama kita gunakan di kedai dengan di kalangan pembeli mata wang lama. Jadi dia nilai dia juga tu berubah-ubah dan dia bukan lagi ada standards of value seperti mata wang yang masih sah diperlakukan. Jadi dia dengan itu dia tidak memenuhi ciri-ciri mata wang. Mata wang yang mana ciri-cirinya kita boleh menyimpan duit pada mata wang tersebut, dan mata wang juga nilai dia tak susut nilai dengan tidak susut nilai, dan boleh digunakan sebagai alat tukar. Dalam konteks mata wang lama ni kita nak guna sebagai alat tukar, nak beli nasi lemak ataupun nak beli barang-barang keperluan yang lain, mungkin tak laku. Dan memang tak laku dah. Memang kedai-kedai biasa tak akan terima. Jadi dia bukan lagi dianggap sebagai mata wang, dan dengan itu illah at-tamaniyah ataupun dia bukan lagi dianggap sebagai barang ribawi kerana dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mata wang yang sah. Prof, bukan saja boleh dibeli dengan harga tetap kan, tapi kalau kita lihat golongan ini rancak menggunakan platform digital seperti Facebook Live untuk menjalankan urus niaga berdasarkan bidaan. So bila kita bercerita tentang bidaan ni, nilai yang paling tinggi ditawarkan pasti akan menjadi pemilik kepada duit lama tersebut, dan pastinya nilai yang ditawarkan melebihi nilai yang ada pada duit tersebut. Baik Prof, pandangan Prof kan terhadap perkara ini, dan adakah konsep bidaan ini dibenarkan dalam Islam? Bagi saya, kerana dia bukan lagi mata wang, katakan mata wang kita RM50. RM50 tak boleh kita beli dengan harga RM60. Jadi perbezaan itu akan menyebabkan berlakunya riba. Sebab ada hadis, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan az-zahabu bil-zahab, kemudian al-fiddah bil-fiddah, kemudian at-tamar bil-tamar. Jadi Rasulullah beritahu mithlan bimithlin, yadan biyadin. Jadi kalau kita nak tukar duit pada currency yang sama, mestilah pada nilai yang sama untuk mengelakkan berlakunya riba. Jadi dalam konteks pembidaan mata wang lama ini, kerana mata wang lama ini sudah lagi tidak dianggap sebagai mata wang, dan mata wang yang sah diperlakukan dengan nilai, dan illah at-tamaniyah tidak lagi berada di sana, bagi saya tidak menjadi masalah untuk membida. Dia ada duit dan dia suka sangat benda itu, bagi dia ada nilai, tapi bagi orang lain tak ada nilai, orang tak berminat pun. Jadi dalam konteks ini, pembidaan itu kerana dia bukan lagi mata wang yang sah. Ingat, sebab dia bukan lagi mata wang yang sah, jadi dia boleh dibida, boleh kita buat open tender, boleh kita nak buat online, dengan syarat tidak ada penipuan dan tidak ada gharar. Jadi benda tu ataupun barang itu betul-betul barang yang klasik, yang lama, yang berumur tempoh yang begitu lama, yang memang barang orang bagi kumpulan ini, bagi setengah-setengah kumpulan Malaysia ada nilai, maka tidak menjadi masalah sama ada dengan cara lelungan ataupun dengan cara membidah siapa yang membayar dengan lebih. Dipanggil muzayadah dalam istilah fiqh. Muzayadah man yashtari, siapa yang beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi orang menawarkan harga yang lebih tinggi, dia akan dapat membelinya walaupun tidak sama nilai face value dia. Sebab dia bukan lagi dianggap sebagai mata wang, dia dianggap sebagai barang simpanan ataupun koleksi, bahan-bahan antik, barang vintage, barang-barang bersejarah sahaja. Baik Prof, terima kasih di atas penjelasan itu. Kita akan berhenti rehat seketika. Masih lagi mengenai urusan jual beli duit lama ini selepas ini dalam Tijarah. Jangan ke mana-mana.
Anda masih lagi bersama dengan saya Hana Ismail. Kita masih lagi dengan Prof Madya Azman Muhammad Nur bercerita tentang urusan jual beli duit lama. Baiklah Prof, kalau kita lihat kan minat segelintir golongan ini nampaknya membawa kepada pengumpulan duit yang masih ada nilai legal tender ataupun duit yang masih laku sebagai mata wang hari ini. Wang kertas yang mempunyai nombor siri yang unik dijual dengan harga tinggi melebihi nilai yang ada pada duit tersebut. Sebagai contoh kan, duit RM10 dijual sehingga ratusan ringgit atau lebih bergantung atas permintaannya. Bukankah perkara ini mengundang kepada berlakunya riba? Silakan Prof. Okey, untuk menjawab persoalan yang dilontarkan, saya suka memetik kaedah usul fiqh, yaduru al-hukmu ma'a illatihi wujudan wa adama. Jadi kita nak mengaplikasikan ataupun kita nak menentukan hukum bagi sesuatu perkara itu, kita kena tengok kepada illah dia. Illah ataupun sebab kenapa kita kata, kalau kita kata halal, halal. Kenapa kalau kita kata haram, haram. Kenapa ia haram, kenapa ia halal. Okey, illah berlaku riba kerana kedua-duanya ringgit Malaysia dan USD itu ada unsur unsur thamaniyah, iaitu being currency or being the medium of exchange. Dia adalah alat tukar dan digunakan sebagai alat tukar. Dalam konteks duit ringgit ataupun duit yang masih sah legal tender ataupun masih sah diperlakukan dengan nilai, sekiranya ia dibeli dengan harga yang lebih, maka ia akan menimbulkan isu riba. Kita beli barang katakan duit RM10 dengan harga katakan RM100,000, ia adalah riba jelas. Tetapi adakah illah dalam konteks persoalan lain mungkin boleh timbul. Adakah orang yang membeli duit tadi, dia membeli duit ataupun dia membeli nombor nombor yang tertera pada duit tersebut. Macam orang beli pelik kereta lah, nombor plat kenderaan, kan nombor 1, nombor 2, orang sanggup bayar dengan jumlah yang besar, tapi bagi kita tak ada nilai pun benda tu. Bagi setengah-setengah masyarakat tidak ada nilai pun, tapi bagi setengah-setengah yang lain ia sangat bernilai dan sanggup membayar dengan jumlah yang besar. Jadi samalah juga dalam konteks ini, mungkin jalan keluar kalau dia nak beli juga, dia anggap bukan jual beli mata wang tetapi jual beli barang yang dianggap mempunyai berteraskan kepada nombor tadi, nombor yang ada added value ataupun benda yang dia kena letak benda tu di hadapan. Maknanya yang subject matter bukanlah duit itu per se, tetapi subject matter adalah nombor yang tertulis pada duit tersebut. Cuma masih lagi ada unsur syubhat lah. Saya tak berapa selesa juga dalam transaksi mata wang yang masih sah diperlakukan dengan nilai untuk dibeli dengan harga yang lebih mahal. Masih lagi ada syubhat. Walaupun kita berhujah, kita kata dia ada added value dan added value itu melebihi daripada value dia. Added value itu kerana nombor yang tertera, nombor siri yang tertera itu sangat unik. Dan orang berebut nak dapat, dan orang buat koleksi dan sanggup beli. Dan dia kata kalau dia nak cari RM10 dengan nombor tersebut kat kedai, kat bank memang tak jumpa. Kecuali dengan cara ni saja, dengan cara membina. Mungkin ada ruang lah. Cuma setakat ini saya tak berani nak kata terang-terangan dia dibolehkan kerana illah jual beli barang currency atau mata wang tadi sudah tidak berlaku. Tetapi ia hanyalah jual beli kertas yang ada nombor padanya, kerana dia masih lagi mata wang. Kerana buktinya kalau kita guna duit RM10 tadi untuk beli nasi lemak mana-mana pun ataupun beli apa-apa benda lain, laku, sah diperlakukan. Jadi dia adalah masih lagi ada unsur utama, iaitu alat tukar. Jadi yang foundation, yang asasnya, dia adalah masih lagi bersifat ataupun berperanan sebagai alat tukar, berperanan sebagai mata wang. Cuma ada added value dia adalah nombor tadi, yang berbeza. Dia berbeza nombor plat kenderaan tadi. Nombor plat kenderaan sebab boleh guna dekat motosikal, boleh guna dekat kereta. Dia boleh, sebab nombor itu sangat signifikan. Tapi dekat mata wang tadi, walaupun nombor itu signifikan, tapi dia tak boleh dipisahkan daripada
denominasi mata wang RM10, RM50, RM100. Jadi dia mungkin ada dikaitkan, memang dikait rapat dengan mata wang, dikait rapat dengan currency. Cuma perlu dikaji lagi lah secara mendetail untuk mendapat keputusan ataupun fatwa majlis-majlis fatwa kebangsaan dan majlis fatwa di peringkat negeri boleh mengkaji tentang hukum membeli mata wang yang masih sah diperlakukan sebagai mata wang kerana ada unsur nombor siri tertentu, harganya berbeza daripada harga biasa, mungkin boleh dibincangkan dan boleh difatwakan. Baik Prof, pertukaran mata wang sama jenis tetapi berbeza nilai jelas mengakibatkan berlakunya riba. Wujud beberapa pandangan yang mana pertukaran ini boleh bertukar menjadi harus jika menggunakan mata wang asing. Komen Prof terhadap perkara ini dan apakah elemen yang perlu diambil berat serta difahami sebelum melakukan urus niaga seperti ini? Prof. Sebenarnya kalau kita tengok pada hukum asal, kalau katakan menggunakan mata wang asing, katakan pertukaran, kita perhatikanlah dengan mudah dekat bank, kadang-kadang $1 sama dengan ada yang menawarkan, kalau kita nak beli dolar, harga berbeza, harga jual, harga beli kan. Mereka we sell at, for example, 4.3, we buy at 4.1. Jadi harga antara money changer ke money changer itu berbeza. Jadi syarat yang penting ialah apabila kita jual beli mata wang mata wang asing, sepertilah dahulunya emas dengan perak, sebab emas berbeza dengan perak. 1 dinar boleh jadi nilai dia 10 dirham, boleh jadi nilainya 8 dirham, boleh jadi nilainya 12 dirham. Sehingga pada zaman Rasulullah sendiri pun memang nilai dia turun naik, emas dengan perak. Kita tahu bahawa perak adalah mata wang Farsi, wangi dirham, dan dinar adalah mata wang Rom yang berteraskan kepada emas. Dan pernah Abdullah bin Umar, dia kata, dia bertanya Rasulullah, saya membeli unta saya jual dengan I price it with dinar, saya letak harga dalam dinar, tapi apabila masa settlement dibayar dengan dirham. Ada juga saya letak harga dalam dirham, tapi masa settlement, masa dibayar, biasanya kebiasaan jual beli bertangguhlah. Jarang sangat orang boleh keluarkan cash, tapi masa settlement dibuat dalam keadaan dinar. Rasulullah dalam dinar. Katakan saya jual 12 dinar, 1 ekor unta, masa dia bayar 1 ekor 10 dinar, masa dibayar katakan 100 dirham. Jadi Rasulullah beritahu la ba'sa idza kana bi si'ri yaumiha. Jadi Rasulullah beritahu tidak menjadi masalah apabila ia berdasarkan pada harga pertukaran hari pertukaran tersebut. Dan harga, poin saya ialah harga pertukaran tersebut ia boleh berbeza, dan di sana ada unsur taradi. Taradi maknanya walaupun katakan money changer di sebelah jual dengan katakan $1 dengan 4.3, ada yang money changer kita kenal kawan kita, dia boleh bagi harga yang lebih rendah. Tidak menjadi masalah. Syarat utama ialah tidak boleh berlaku penangguhan. Tak boleh jual beli secara bertangguh. Mestilah dilakukan secara tunai, secara cash. Jadi kena ingat Hana, dalam kes ini kalaulah mata wang asing digunakan untuk membeli mata wang kita, ia mestilah dilakukan secara cash. Baik, terima kasih Prof. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Tijarah, jangan ke mana-mana. Anda masih lagi bersama dengan saya Hana Ismail. Kita bersama dengan Prof Madya Azman Muhammad Nur membincangkan tentang urusan jual beli duit lama. Baik Prof, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, nasihat Prof buat mereka di luar sana yang sudah berkecimpung dalam aktiviti ini dan kesimpulan kepada perbincangan kita. Silakan Prof. Bagi saya, kita kena berhati-hati dalam konteks jual beli yang kita laksanakan. Kita mestilah menjauhi unsur-unsur syubhah seperti mata wang yang masih sah diperlakukan dengan nilai, kita jual dengan nilai yang sangat tinggi ataupun jauh berbeza daripada nilainya.
Itu kita perlu kepada fatwa rasmi, dan kalau boleh cuba hindari kalau yang ada elemen syubhah. Yang harus tadi seperti mata wang lama itu bagi saya mungkin ada kelonggaran lah. Mata wang yang lama yang sudah pasti bukan lagi dianggap sebagai mata wang, dia hanya dipanggil mata wang tetapi mata wang lama, mata wang yang tak sah lagi diperlakukan dengan nilai. Mungkin di sana ada kelonggaran dan ada keharusan, dan bagi saya tidak wajar kalau benda yang harus kita nak kata haram. Cuma kalau benda yang syubhat, kalau boleh kita cuba hindari. Dan apabila melibatkan pertukaran mata wang asing, syarat utama ialah tak boleh berlaku penangguhan. Ia mesti dilakukan secara tunai, ataupun secara cash, yadan biyadin, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan selain daripada riba pada saraf ataupun jual beli mata wang, boleh juga berlaku pengharaman juga adalah dikaitkan dengan gharar. Jadi ini juga kita kena elakkan dalam transaksi. Kadang-kadang bukan saja gharar, bukan mata wang, maksud gharar di sini adalah mata wang yang muzawwar, bukan yang asli, mata wang yang mungkin palsu. Jadi kalau kita tahu mata wang palsu, kita juga menjual, maka kita juga terlibat dengan perkara yang haram. Ataupun taghrir, na'udzubillah, yang lebih dahsyat kita sendiri yang terlibat untuk untuk bertransaksi dengan penipuan barang yang kita mengajak orang lain, sedangkan barang itu bukan barang yang original, yang asli. Jadi dalam konteks ini, dalam mencari rezeki, kita kena berwaspada kerana yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas, dan ada juga unsur-unsur, di antaranya ada juga unsur-unsur syubhah yang sepatutnya kita hindarinya kerana kita takut terjerumus dalam perkara yang haram. Baiklah. Terima kasih Prof. Baiklah, dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Azman Mohamad Noor selaku Profesor Madya di Institut Perbankan dan Keuangan Islam Antarabangsa Malaysia. Berdasarkan perkongsian Prof sebentar tadi, jelaslah bahawa pengumpulan duit lama atau numismatik ini boleh dijalankan bersandarkan tuntutan syariah yang telah ditetapkan. Cukupkan ilmu terlebih dahulu dan rujuk kepada ahlinya bagi mengelakkan penipuan dan menghindarkan diri daripada terjebak dengan dosa riba. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki yang mana dia mengetahuinya lebih dahsyat kesalahannya daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Fikir-fikirkanlah. Sekian dari saya, Hana Ismail, untuk malam ini. Bertemu lagi kita di minggu hadapan dalam Tijarah, insya-Allah, program Cakna Kewangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam.